Assalamualaikum, saya Cikgu Syazwa. Hari ini kita akan membincangkan kompetensi ke-8 dan kompetensi ke-9 bagi CO2, iaitu lakukan pemotongan paruh ayam dan keluarkan peralatan perindukan. Tajuk kita yang pertama hari ini iaitu kompetensi ke-8, iaitu lakukan pemotongan paruh anak ayam. Okey, kita potong paruh anak ayam ni hanya sebahagian saja, sebahagian paruh ayam sahaja, dan kita lakukan pemotongan ini pada peringkat awal supaya dapat mengurangkan tekanan pada anak ayam lah. Dan apabila ayam tu dewasa, kita tak perlu lagi potong paruh tersebut. Maknanya hanya sekali saja untuk satu ayam itu. Apakah peralatan pemotongan paruh anak ayam? Okey, pemotongan paruh anak ayam telur akan dilakukan dengan berhati-hati ketika anak ayam berumur 1 hari atau ketika berumur 10 hari. Pemotongan dilakukan menggunakan peralatan pemotong seperti hot plate debaker. Proses pemotongan paruh ini tidak boleh dilaksanakan sekiranya anak ayam tidak sihat atau sedang melakukan program pelalian. Okay. Apakah tujuan pemotongan paruh? Okey, yang pertama sekali tujuannya adalah untuk mengelakkan anak ayam daripada mematuk sesama sendiri, kannibalism. Yang kedua, mengurangkan pembaziran makanan. Yang ketiga, memudahkan pengambilan makanan. Dan yang keempat, mengelakkan kerosakan telur. Okey, bagaimana kaedah pemotongan paruh dilakukan? Okey, sebelum pemotongan paruh dilakukan, anak ayam hendaklah diberi minuman yang telah dicampurkan dengan vitamin K untuk mengelakkan berlakunya pendarahan. Okey, langkah-langkah pemotongan paruh. Yang pertama, biarkan anak ayam dalam keadaan tenang. Yang kedua, bahagian kepala dipegang dengan kemas. Yang ketiga, letakkan paruh pada mata pemotong dan potong. Dan yang keempat, gosokkan paruh pada mata pemotong untuk mengelakkan pendarahan. Dan yang kelima, berikan ayam anti-stres untuk mengelakkan tekanan. Okey, langkah pemotongan paruh seterusnya adalah yang pertama, sediakan debaker, hidupkan suis. Yang kedua, laraskan suhu terlebih dahulu. Yang ketiga, pastikan mata pemotong telah panas dan berwarna merah. Dan yang keempat, isikan air bercampur anti-stres ke dalam bekas minuman. Yang kelima, pegang kepala anak ayam dengan kemas. Dan keenam, tekan paruh ke mata pemotong dengan cermat. Dan yang last sekali, iaitu beri air minuman pada anak ayam yang telah dipotong paruhnya. Okey, apakah langkah keselamatan semasa pemotongan paruh? Yang pertama, pastikan mata pisau pemotong adalah tajam. Yang kedua, pastikan mata pisau pemotong telah cukup panas. Dan yang ketiga, lidah ayam hendaklah ditekan ke bawah dengan jari telunjuk. Berikut merupakan gambar keadaan paruh yang telah dipotong. Okey, untuk pemotongan paruh anak ayam, kita mestilah merekod kerja pemotongan paruh. Dalam sistem rekod mesti mempunyai beberapa data, iaitu tarikh tetas, tarikh terima anak ayam, jenis baka, jumlah anak ayam, tarikh pemberian vaksin dan ubat, jumlah kematian, jumlah makanan dan jenis makanan. Okey, untuk pemotongan paruh, kita juga mesti rekod dalam jadual tu mesti kena ada nombor reban, baka ayam, dan dalam jadual tu mesti tarikh umur ayam, bilangan ayam, pengesahan penyelia dan catatan. Dalam jadual ni seperti yang ditunjukkan di skrin.
Okey, tajuk kedua kita pada hari ini iaitu kompetensi ke-9 iaitu keluarkan peralatan pendudukan. Okey, setelah tamat tempoh pendudukan, semua peralatan pendudukan yang digunakan perlu dikeluarkan kerana ianya tidak digunakan lagi. Ianya perlulah dibersihkan dan dinyah kuman, kemudian hendaklah disimpan di dalam stor kerana ia akan digunakan semula pada pusingan yang akan datang. Okey, ada beberapa peralatan yang perlu dikeluarkan iaitu bekas makanan dan minuman, alat pemanas, hoover dan pengepung. Okey, bagaimana kaedah mencuci peralatan pendudukan? Okey, yang pertama, buangkan sisa-sisa makanan dan air serta bersihkan bekas makanan dan minuman dari kekotoran dan najis. Yang kedua, buangkan najis yang melekat pada pengepung. Dan yang ketiga, basuh dengan air kemudiannya bilas dengan air bersih. Ada beberapa jenis bahan kuman yang boleh kita gunakan iaitu yang pertama glutaraldehyde, yang kedua quaternary ammonium compound, yang ketiga phenol, yang keempat Dettol dan yang kelima kloro. Okey, bagaimana kaedah nyakuman peralatan pendudukan dilakukan? Okey, terdapat dua cara iaitu semburan dan rendaman. Okey, kaedah semburan adalah menggunakan pam racun ataupun pam tekanan tinggi, manakala kaedah rendaman menggunakan rendam bekas makanan dan minuman dalam tong yang berisi disinfektan. Okey, bagaimana kaedah membancuh bahan nyakuman? Okey, ada beberapa kaedah iaitu pertama, menyediakan peralatan dan bahan nyakuman. Yang kedua, menyukat bahan nyakuman mengikut label yang ditetapkan pada botol. Yang ketiga, membancuh dan mengacau bahan nyakuman serta air di dalam baldi menggunakan kayu pengacau. Yang keempat, mengisi bancuhan ke dalam tong penyembuh. Yang kelima, menyembuh kawasan dan peralatan yang ingin dibasmi kuman. Dan yang terakhir, mencuci dan menyimpan peralatan dan bahan serta merekod. Okey, di manakah tempat penyimpanan peralatan pendudukan? Okey, peralatan pendudukan yang telah dinyah kuman akan disimpan di dalam stor dan disusun dengan kemas. Okey, terdapat beberapa ciri-ciri bilik stor iaitu yang pertama, bilik stor hendaklah bebas daripada makhluk perosak seperti tikus. Yang kedua, mempunyai pengaliran udara yang baik supaya tidak berlaku kelembapan yang tinggi. Dan yang ketiga, mempunyai rak supaya peralatan pendudukan yang kecil seperti bekas makanan dan bekas minuman boleh disusun. Okey, sampai di sini saja penerangan saya bagi kompetensi ke-8 dan ke-9. Sekiranya ada yang tidak faham dan ada sebarang pertanyaan atau soalan, boleh komen dan boleh mesej saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Sekian, Assalamualaikum.